Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurnia daripada Allah dapat kita bersama pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada muslimin muslimat sekalian yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam tazkirah subuh kita pada hari ini. Jadi saya minta bantuan kepada tuan-puan semua untuk kongsikan, sharekan live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sama-sama mendapat manfaat, insya-Allah. Ya, sebab pagi ni saya nak bawa tajuk untuk para wanita. Ya, terima kasih kepada Tuan Bazid Aziz, Tuan Muhammad Dani, Tuan Zulkifli, Puan Fatimah, ya, kerana sudi menonton. Jadi saya ajak kongsikan link. Boleh kongsikan link kepada rakan-rakan kita. Kita penuhi, kita hidupkan pagi kita ni dengan penuh majlis ilmu, insya-Allah. Jadi saya harapkan semua sihat, ya, insya-Allah. Dan saya nak membawa pagi ni sebenarnya, ya, kepada sahabat-sahabat penonton sekalian tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para muslimat, ya. Sempena program khas dari wanita untuk wanita. Bila sebut tentang wanita ni, yang lelaki jangan pula, tak apalah, tak payah tengok lah pagi ni. Tak boleh, ya. Sebab yang lelaki juga berperanan untuk menasihati, untuk membimbing wanita-wanita dalam hidup anda. Untuk suami, peranannya untuk mendidik ataupun membawa isteri ke jalan Allah, ya. Untuk seorang ayah, peranan dia untuk mendidik isteri dan anak perempuan, ya, juga saudara mara perempuan, adik kakak dia, juga kepada mak dia. Jadi ala kulli hal, seperti mana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kita semua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan bagi dia jalan menuju syurga Allah. Jadi kita harap Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita, sentiasa berikan kita kemahuan dan kemampuan untuk mendalami ilmu. Yang kedua, Nabi SAW berfirman, yang mana bersabda, yang mana bermaksud, ya, barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, ya, barang siapa yang Allah inginkan pada diri dia kebaikan, apa tandanya? Yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah inginkan kepada diri dia kebaikan, Nabi sebut apa dia? Tandanya ialah Allah memberikan dia kefahaman akan agama. Yufaqihu fiddin. Ya, dan yang ketiga, untuk menjadi motivasi kita untuk menuntut ilmu dan menambah amal, tengok satu hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi bersabda apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, gambaran kamu, dan kepada harta benda kamu. Ni tidak melihat, ya, la yanzuru. Walakinallah, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi cukuplah 3 dalil ni membuatkan kita rasa bersemangat nak menuntut ilmu terus menerus. Sebab kata orang putih, dia lifelong process, lifelong journey. Lepas tu perjalanan yang panjang, yang mana daripada kita dah mula boleh belajar, dah mula berakal, dah mula untuk memahami tu, kita teruskan perjalanan menuntut ilmu sehinggalah kita meninggal dunia. Jadi saya ucapkan tahniah kepada tuan-puan semua yang sudi meluangkan masa untuk tonton live pada pagi ini. Mudah-mudahan ada barakahnya dan memberi kesan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan para wanita. Terima kasih Cik Puan Syamsiah, FB nama Arosmi, Puan Zainab, Puan Syuhaida, Puan Rosani. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton, insya-Allah. Jadi saya tak akan ambil masa lama sebab saya hanya nak kongsikan satu saja wasiat Rasulullah kepada para wanita. Pertamanya, para wanita,
ya, kepada wanita-wanita sekalian. Dalam Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam surah An-Nahl ayat 97. Nanti cari An-Nahl ayat 97. Surah A-N-N-A-H-L. Ya, ayat 97. Ataupun Alif Lam Nun Halam. Allah bagi tahu apa dia? Man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah firman apa? Allah firman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang bermaksud, man amila salihah, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik dalam kalangan lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan dia apa dia? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dekat dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas perbuatan kebaikan mereka itu dengan balasan yang jauh lebih baik ketika di hari akhirat nanti. Subhanallah. Allah kata kepada barang siapa yang beramal soleh, man amila salihah, baik dalam kalangan lelaki maupun perempuan, tak ada beza. Ya, kalau perempuan nilai kurang sikit tak ada. Ya, kamu lelaki ke kamu perempuan ke, Allah menjanjikan kejayaan, Allah janjikan kehidupan yang baik, Allah janjikan balasan di akhirat asalkan kamu beramal soleh dan kamu beriman. Amila salihah wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu pertama, kami berikan kehidupan yang baik. Dan tak cukup dengan itu, Allah tambah lagi di akhirat nanti Allah janji walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan mereka balasan yang jauh lebih baik berbanding apa yang mereka lakukan dekat dunia ni di akhirat nanti. Subhanallah. Cara dia apa? Beramal soleh dan kukuhkan keimanan kita. Sebab itulah kepada muslimat sekalian, kehidupan ni bukan untuk mencari redha manusia. Kerana perempuan ni, hati dia lembut, emosi dia tinggi, dan kerana kelembutan hati dan ketinggian emosi tu, kadang-kadang perempuan dia suka bertindak mengikut kata hati, mengikut nafsu, yang seringkali menyebabkan perempuan tu menyesal dengan tindakan dia. Kerana jangan kata saya bias, menangkan lelaki. Tidak, saya ni pun seorang perempuan. Emosi ni Allah bagi lebih kepada perempuan kerana fitrahnya perempuan ni dia mengandungkan, dia terpaksa menanggung satu perkara yang lelaki pun tak buat. Dia kena menanggung mengandung tu, dia kena menanggung melahirkan yang sangat sakit, kemudian dia kena mengandungkan proses, dia kena menanggung proses penyesuaian. Maka Allah beri emosi yang mendalam menjadikan kita boleh menanggung semua kesusahan itu kerana sayang kepada anak. Sebab itu perempuan fitrah dia dekat dengan urusan rumah tangga. Fitrahnya dekat dengan pendidikan anak-anak. Fitrahnya dekat dengan mengasihi, menyayangi, mendokong sesebuah keluarga. Ini bukan satu kelemahan. Ini bukan satu kerendahan. Perempuan dekat rumah aje. Kan? Jadi ini memang ada cara fikir daripada barat, dunia moden, yang membawa kepada perempuan fikir kalau duduk rumah tu tak standard. Kalau duduk rumah ni, Allah lekeh lah. Orang lain duduk pakat pekerja kena bagi, bos bagi kenaikan pangkat, dapat anugerah cemerlang. Saya tidak menidakkan, saya tidak merendahkan yang ini. Cuma jangan meletakkan tugas wanita di rumah, tugas dalam rumah tangga, tugas mendidik anak, tugas menjaga keluarga sebagai satu tugas yang rendah. Tidak. Kerana ia disalurkan sesuai dengan peranan fitrah wanita itu sendiri. Syarat dia apa? Ingat, man amila salihah, barang siapa yang beramal soleh, baik kamu lelaki ataupun kamu perempuan, Allah janji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji kehidupan yang baik itu satu, dan Allah janji balasan yang lebih baik berbanding apa yang kita lakukan dekat dunia ni, dekat akhirat nanti. Subhanallah. Syaratnya apa? Beramal soleh lah wahai para muslimah sekalian. Dan beramal soleh jangan kerana orang lain.
Masak conceng dia masak kat dapur kan. Penat ni, peluh bercucuran. Hampir-hampir masuk dalam lauk dah peluh dia tu. Masak-masak suami tak puji. Diam aja. Ada merajuk masuk bilik. Tak beritahu lah tu kan. Masak. Allah, suami tak puji pula. Merana jiwa raga. Buat kerja ni Ustazah. Buatlah apa pun. Suami tak pandang. Jangan buat sebab suami. Kalau buat sebab makhluk ni memang dia ada sifat yang pelbagai. Memang ada jenis tak tahu berterima kasih. Itu masalah juga. Tapi kalau kita terkesan, kita yang merana. Sebab itu kita nak tengok apa yang Allah perintah kepada wanita buat. Kita nak buat yang itu sebab kita mengharapkan pandangan Allah. Kerana Allah dia maha membalas. Nak harapkan pandangan makhluk, kita sengsara. Nak buat sesuatu kerana ingin minta disayangi, kita sengsara. Buat sesuatu nak minta terima kasih, kita sengsara. Sebab itu amal yang ikhlas, dia hanya mengharapkan pandangan Allah. Sebab Allah tak pernah leka daripada memandang, daripada melihat, daripada menilai setiap amal soleh kita. Walau hanya sebesar zarah. Sebab itu saya nak bawa hari ni, baru mukadimah rupanya. Saya nak bawa hari ni berkaitan dengan apakah pesanan Rasulullah kepada para wanita. Ya. Jadi sebab apa kita nak tengok pesanan Rasulullah kepada para wanita? Sebab Nabi SAW bersabda yang berbunyi, laqad taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Telah aku tinggalkan kepada engkau dua perkara. Nabi pesan, yang mana tidak akan sesat selama-lamanya, lan tadillu abada. Nabi bagi tahu, kau peganglah dua benda ni, ikutlah laluan maps ni, kau takkan sesat selama-lamanya. Apa dia dua benda tu? Kitab Allah wa sunnati rasulih. Pegang kepada kitab Allah, itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Kita kalau pergi jalan, kita nak maps. Betul tak? Para muslimat dengan para muslimat sekalian. Ya, kita nak maps. Sebab apa? Sebab nak membolehkan kita lalu, nak membolehkan kita tahu jalan yang betul. Kat zaman sekarang ni kalau tak ada Google Maps, nak pergi mana-mana, kita rasa tak confident. Ya, sebab dah ada kemudahan. Ni Nabi dah bagi kau nak jalan hidup yang selamat, nak sampai ke akhirat dengan selamat, ikut Quran dan ikut sunnah. Lan tadillu, Nabi pesan, tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi nak tengok tips, kadang-kadang suka tengok tips itu, tengok tips ini, tengoklah pada Quran dan sunnah. Kita tengok satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Juwairiyah, sesungguhnya Nabi SAW keluar dari tempatnya pada waktu pagi dini hari. Tatkala baginda hendak solat subuh, sedangkan pada waktu itu Juwairiyah berada di tempat solatnya. Kemudian setelah waktu duha, baginda pulang dan ternyata Juwairiyah masih lagi tetap duduk di tempat solatnya. Lalu baginda bertanya kepada Juwairiyah, jadi engkau masih seperti keadaan tatkala aku meninggalkanmu? Nabi tengok, tadi time aku nak pergi solat kau kat sini, time aku balik kau masih di sini, memang tak bergerak-gerak kepada tadi, macam tu. Maka Juwairiyah kata, benar wahai Rasulullah, memang aku duduk tak bergerak-gerak. Maksudnya menunjukkan betapa dia bukan duduk sampai terlelap. Ya, kita ni kadang lepas solat duduk juga, tapi sampai pakai telekung terlelap. Ataupun sambil baring dengan telekung-telekung sekali. Itu lagi horror, lekat lewat basi kat telekung. Juwairiyah duduk di tempat itu dalam keadaan dia menunaikan ibadah, berzikir sebagainya, ya. Maka Nabi bersabda yang mana bermaksud, telah aku katakan sesudahmu 4 ucapan sebanyak 3 kali. Maksudnya Rasulullah kata baginda ni dah ada lafazkan 4 ucapan, dan 4 ucapan ni Nabi lafazkan sebanyak 3 set, ya, sebanyak 3 kali. Dan Nabi beritahu, jika ia ditimbang dengan apa yang engkau katakan sesudah hal ini, tentu ia akan memberatkan timbangannya. Nabi kata ini adalah satu ayat, 4 kalimah yang sangat berat timbangannya. Maka apa yang Nabi ajar? Yang pertama, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang bermaksud Maha suci Allah, dan dengan pujinya sebanyak makhluknya, dan seberat arasnya, dan seluas kalimat-kalimatnya. Ini pesan Nabi kepada Juwairiyah untuk membaca kalimah-kalimah ini, sebab 4 kalimah ini jika diulang-ulang sebanyak 3 kali, maka sangatlah berat timbangan ke 4 perkataan ini. Jom kita baca sama-sama. Saya yakin semua depan saya ni ahli surau dah biasa baca. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini adalah satu amalan yang warid daripada hadis yang Nabi maklumkan kepada Juwairiyah untuk diamalkan. Kerana muslimat kalau diamalkan maka akan memberikan kesan besar dalam hidup. Ini ialah kita panggil amalan yang bernilai tinggi. Jadi jangan tinggal. Pada waktu pagi lepas solat subuh, disiplinkan diri baca sebanyak 3 kali 4 kalimah ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini pesanan Nabi kepada para muslimat. Dan kita tengok dalam wasiat ini Nabi maklumkan siapa yang baca ungkapan ini, dia akan memperolehi pahala yang melimpah ruah. Dan perkataan Ibnu Abbas mengatakan wahya fi masjidiha, iaitu tempat solat Juwairiyah yang ada di rumahnya. Bermaksud ketika Nabi nak keluar subuh tu daripada rumah, Nabi tengok Juwairiyah telah pun berada di tempat untuk solat. Ini lagi satu wanita muslimah. Dia menunaikan solat pada awal waktu. Dan dia ambil masa untuk berzikir kepada Allah. Pernah dengar perkataan me time? Orang zaman sekarang nak me time. Masa untuk diri sendiri. Maka kita ambil me time kepada para muslimah ni untuk sediakan tempat khas untuk kita menunaikan solat. Dekat situlah kita berzikir, dekat situlah kita baca Al-Quran, yang mana di situlah adanya ruang untuk kita buat banyak perkara kebaikan. Dan jangan lupa lepas solat subuh, bacalah keempat kalimah ini sebanyak 3 kali, kerana menurut Nabi SAW beratnya timbangannya, tingginya nilai kalimah-kalimah ini. Jadi kita boleh amalkan insya-Allah. Satu lagi pesanan, yang ini Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang saya nak pesan pada para muslimat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31. Tolong catat, nak tulis kat ruangan komen ke, tolong tulis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31. Buka Quran, buka siapa yang ada tafsir ataupun siapa yang ada terjemahan, buka sekarang. Allah pesan apa? Wa kullil mu'minat, dan katakan kepada perempuan beriman. Siapa perempuan beriman? Kita. Yang mana sedang menonton yang beragama Islam, insya-Allah kita perempuan beriman. Maka kena ambil perhatian. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin. Pertama, Allah pesan. Wa yahfadhna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. 3 pesanan muslimat. Allah pesan kepada para wanita, dan katakanlah kepada wanita beriman. Pertama, yaghdudna min absarihin, tundukkan pandanganmu. Ini perempuan. Kadang kita selalu dengar, orang lelaki kena tundukkan pandangan. Seronok orang lelaki dengar. Bukan orang lelaki je sebenarnya. Perempuan pun Allah pesan dalam surah An-Nur ayat 31, yaghdudna min absarihin, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan daripada melihat perkara yang haram, daripada melihat aurat orang lain, dan daripada melihat, contoh saya sebut kat sini, kita duk tengok drama.
ada pelakon handsome. Rasa ada perasaan di sini. Tengok, oh handsomenya. Banding pula dengan suami kat sebelah yang dah boroi ya. Minta maaf saya gurau je. Banding pula dengan suami yang mungkin kita rasa dah tak handsome. Contoh, bukan suami saya ya. Duk pandang pelakon, oh handsomenya. Oleh segoknya ni kalau jadi menantu pun okey juga pada mak dia yang berkenan ya. Allahu Akbar. Ya, kalau kita memandang orang lelaki lain dengan adanya syahwat, adanya nafsu, kena tundukkan pandangan cepat-cepat. Tak boleh. Allah pesan pada wanita beriman, tolong jaga pandangan, tundukkan pandangan daripada memandang yang haram. Macam tu juga bila tengok TV. Tengok TV ada adegan, minta maaf sebut ya secara terbuka. Ada adegan cium, ada adegan peluk, adegan minta maaf sebut ya. Adegan yang bagi saya berunsur erotis lah. Adegan yang tak senonoh. Aku tengok terkelip-kelip. Bila anak kita tutup mata dia. Kan? Contoh kalau tengok cerita orang putih, ada anak kecil sebelah. Oh dia minta maaf sebut. Oh dia dah nak kissing ke apa kan, tutup mata budak tu. Yang mak tengok je. Kak berdosa kak. Ya? Dia tak kira lelaki ke perempuan ke, tetap haram memandang benda yang haram. Cerita drama ke, cerita-cerita orang putih ke, orang kata cerita Hindustan ke, cerita Korea ke, cerita Melayu sekalipun, ada babak-babak yang mendatangkan syahwat, babak yang terang-terang berdosa. Allah, kita yang selama ni duduk tonton majlis ilmu, tak rasa bersalah ke mata tu tengok benda maksiat juga. Jadi kadang orang tutup mata anak, tak bagi tengok benda tak senonoh. Yang mak ni tengok terkelip-kelip mata tengok kan. Jadi haram ya. Jadi jaga pandangan mata. Dalam surah An-Nur ayat 30, Allah sebut kullil mu'minin, kepada orang lelaki, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Rupa-rupanya ayat 31 selepasnya Allah pesan kepada para muslimat, kepada wanita beriman, yaghuddna min absarihin. Perempuan beriman pun kena tundukkan pandangan mata. Jadi saya menyeru kepada semua, tolonglah jagalah mata ni. Di rumah janganlah tengok benda yang tak senonoh. Kadang dalam movie, dalam movie kita bukan tengok benda lucah ke apa, tidak, tapi movie. Dalam movie tu datang package sekali dengan adegan-adegan yang tak senonoh. Adegan yang membangkitkan syahwat. Adegan yang kita tak luluskan anak-anak tengok. Ibu ayah pun tak boleh tengok. Terutama melibatkan lelaki dan perempuan, berpelukan, manja-manja, suami orang berlakon dengan isteri orang. Kita tak ada rasa bersalah ke tengok. Ini mata-mata yang selalu memandang Quran, mata-mata yang selalu tertancap pada sejadah, mata-mata yang selalu tengok majlis ilmu. Sepatutnya kita ada rasa bersalah untuk menonton benda-benda yang haram. Maka jaga mata ya. Juga daripada memandang aurat. Bukan lelaki je kena jaga pandangan mata, perempuan pun sama kena jaga pandangan mata. Juga daripada memandang lelaki bukan mahram. Tak boleh, walaupun kita perempuan, tak boleh kita sengaja tengok lelaki. Bila dah ada keinginan, kita tengok lagi. Baik isteri orang, baik isteri orang ke, baik wanita bujang ke, sama saja. Tengok movie, ni apa handsome pelakon ni. Kalau suami tengok pandai pula kita marah Kalau suami tengok, bang perempuan pun sama. Sebab kita ada nafsu. Dan kita ada syaitan yang menjadikan sesuatu itu indah. Jadi jaga pandangan mata. Perempuan jaga pandangan mata, bukan hanya lelaki saja. Ni orang jagalah, orang lelaki jagalah mata kan. Duk kilah kat tu. Bila orang pesan jangan pakai seksi, yang perempuan ni kata orang lelaki jagalah pandangan mata. Siapa suruh tengok? Degil punya degil kan. Jadi tak bukan kat sini lah Kita kalau orang bagi nasihat, jangan duk kilah kot lain. Ini orang bagi nasihat, kita smash kot lain. Kan? Orang lelaki jagalah pandangan mata. Salahkan perempuan aja. Perempuan selalu macam tu. Saya lah tu. Jadi apa dia? Ada sifat degil. So sifat orang beriman bila dengar peringatan, maka tunduk. Kita akur, betul, aku perlu dinasihati. Jangan pandang orang lain, jangan salah orang lain. Dia salah, tegurlah dia. Kenapa tegur kita? Orang lelaki pun sama. Jadi kalau perempuan dengar peringatan, akur dulu. Jangan berdegil. Sebab degil ini adalah sifat umat Nabi Musa, degil, Bani Israel. Yang selalu bila diberikan peringatan dan pengajaran, dia bersoal-soal.
Kenapa? Kita orang je kena, perempuan je salah kan. Orang bagi peringatan kat perempuan dengar lah. Nanti buat orang lelaki pun ada peringatan dia juga. Ya, jadi pertama tundukkan pandangan. Yang kedua Allah pesan apa? Wa yahfazna furujahun, dan peliharalah kehormatan atau kemaluanmu. Jadi contoh kita perempuan jaga maruah dan kehormatan, bukan untuk suami. Kadang orang kata, kita kena jaga nama baik suami. Kena jaga air muka suami. Boleh tak lebih daripada itu? Kita jaga diri kerana Allah. Bukan kerana makhluk-makhluk, bukan kerana manusia pandang, bukan kerana nanti orang kata apa, suami saya orang terhormat dalam masyarakat. Allah. Itu tujuan yang kecil. Tapi kalau wanita muslimat, dia jaga sesuatu kerana Allah, ini tujuan yang paling besar. Allah pesan, pertama, wahai muslimat, tundukkan pandanganmu. Yang kedua, wa yahfazna furujahun, peliharalah kehormatan ataupun kemaluanmu. Bermaksud antaranya ialah menjaga tingkah laku sebagai seorang muslimah. Saya tak nak sebut perempuan, sebab kadang masyarakat kita, perempuan kena macam ni, macam ni. Hakikatnya muslimah, kalau kita ikut apa Allah gariskan, kita insya-Allah jaga, automatik akan jaga kehormatan kita. Antaranya jaga ikhtilat dengan lelaki. Ikhtilat ni apa? Ikhtilat ni pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kalau di depan saya ada yang bekerja di tempat kerja dengan staf lelaki, jaga-jaga. Kalau ada di sini yang bekerja di tempat kerja ada lelaki, jaga-jaga pergaulan dengan lelaki. Selain daripada ahli keluarga kita, kalau boleh elakkan bercakap perkara yang tidak perlu. Bukan sombong tapi elakkan bersembang kosong dengan lelaki bukan mahram. Elakkan beraktiviti yang tidak perlu dengan lelaki bukan mahram. Contoh, kalau yang tempat kerja jauh kan, daripada Seremban kerja KL, carpooling, naik kereta sama-sama, nak jimat minyak, jimat tol kan. Jangan berdua-duaan. Jadi kalau ikut Islam, selamat dah. Tak boleh berdua-duaan tanpa adanya peneman. Ya, tidak berlunakkan suara sengaja. Cakap dengan suami, abang. Cakap dengan suami punya kasar. Dia bercakap dengan kawan lelaki, lemah lembutnya, subhanallah. Ya? Jadi tak boleh macam tu. Jadi jaga kehormatan. Ya? Jangan lupa support surah An-Nur. Boleh tekan butang share. Ya, silakan tekan butang share. Okey, seterusnya yang ketiga Allah pesan, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang zahir daripadanya. Ini Allah pesan kepada wanita beriman. Bermaksud, ulama membahaskan mengenai beberapa maksud ayat ini. Pertama, contoh kalau para muslimat, kita pakai pakaian, perlulah tutup semua kecuali muka dan tapak tangan, pergelangan tangan. Jadi selain daripada itu ialah batasan aurat kita. Ya. Contoh kalau kita pakailah gelang, ya. Kita pakai gelang, ni last insya-Allah. Kita pakai gelang, kemudian kita nak tunjuklah gelang tu baru beli kot. Kita selak sikit lengan bagi nampak. Dia bagi ceramah ni kan, nak bagi nampak gelang kita tu daun ketum. Kan? Jadi selaklah sikit bagi nampak gelang. Tak boleh. Sebab apa? Batasan aurat kita ialah seluruh bahagian tubuh badan kita kecuali muka dan pergelangan tangan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi berkaitan dengan apakah dia pesanan Allah dan pesanan Rasulullah kepada para wanita muslimah. Dan kita jumpa lagi pada 21 hari bulan nanti insya-Allah pada waktu subuh. Dan saya berhenti dulu setakat ini. Para muslimat, kita berhenti takat surah An-Nur ayat 31, pesanan untuk para muslimah. Dan saya nak rangkumkan perkongsian hari ini. Pertama tadi saya ada berkongsi satu amalan, yang mana 4 kalimah yang Nabi pesan kepada Sayyidatina Juwairiyah untuk dibaca sebanyak 3 kali pada waktu pagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. 4 kalimah ni sangat-sangat berat timbangannya, bernilai tinggi, maka baca pada waktu pagi sebanyak 3 kali. Dan yang kedua, kita kupas surah An-Nur ayat 31 yang mana Allah pesan pada para muslimah. Pertama, bertundukkan pandangan.
Kedua, jaga kehormatan. Dan yang ketiga, janganlah menampakkan perhiasan, jangan nampakkan auratnya kecuali yang zahir daripadanya. Jadi sampai di sini saja, kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih juga kepada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban. Dia kan, kita majlis ilmu ni tak perlu lama, tak apa. Yang penting anda dapat sesuatu. Jadi tolong, mulai pagi esok terus amalkan, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat, jangan lupa banyakkan berselawat, banyakkan beramal soleh, dan bacalah surah Al-Kahfi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah subuh esok pagi, Ustaz Radhi Idris. Jangan lupa esok pagi. Dan hari Isnin oleh Al-Fadilah Da'i Hidayu. Sekian saja. Assalamualaikum.